Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak kongsikan dengan korang semua tentang kisah di sebalik Phineas and Ferb, iaitu kisah benar tentang macam mana boleh terhasilnya satu animasi series Phineas and Ferb ni. Yang mana yang kita selalu tengok masa kecil-kecil dulu, 104 hari panjangnya cutiku sebelum sekolah bermula. Bagaimanakah harus ku mengisi masa dengan perkara yang berguna? Lebih kurang macam itulah kan lagu dia. Yang mana menceritakan tentang Phineas dan juga Ferb yang merupakan dua orang adik-beradik tiri yang diorang ni selalu membuat projek yang besar-besar lah. Macam-macam yang diorang buat. Tapi dalam setiap projek yang diorang buat tu, ada seorang kakak dia yang bernama Candace yang cuba untuk mengkantoikan setiap projek mereka dengan ibu mereka. Tapi malangnya, pada setiap episod, setiap projek yang dihasilkan oleh Phineas and Ferb ni akan hilang disebabkan oleh perkara-perkara daripada Dr. Doofenshmirtz sendiri. Yang mana dalam usaha Perry the Platypus, Perry dubi-dubi-duba, dubi-dubi-duba yang cuba untuk menghalang Dr. Doofenshmirtz yang akhirnya menyebabkan kepada hilangnya projek-projek besar ni, menyebabkan ibu Candace, ibu diorang lah kan, tak percaya yang sebenarnya Candace bagi tahu benda betul kepada mak dia. Sebab setiap kali mak dia sampai, projek-projek Phineas and Ferb ni telah pun lenyap. So, dalam video kita pada kali ni, saya nak kongsikan dengan korang semua tentang kisah benar di sebalik macam mana boleh terciptanya satu animasi series Disney, Phineas and Ferb ni. Dan saya akan kongsikan juga dengan korang tentang satu cerita yang sangat famous di kalangan orang ramai lah. Tentang macam mana inspirasi boleh terhasilnya Phineas and Ferb. So kalau korang nak tahu tentang jawapan bagi perbincangan kita pada malam ni, korang kena tonton sehingga ke akhir video. Sebab mula-mula ni saya akan kongsikan dengan korang tentang satu kisah yang berkaitan dengan Phineas and Ferb. Yang mana dikatakan bahawa cerita Phineas and Ferb ni telah pun terhasil daripada satu diary milik Candace sendiri. Yang mana Candace sebenarnya sememangnya merupakan kakak kepada Phineas dan Ferb sendiri. Macam yang saya dah cakapkan tadi, yang mana Phineas ni dan Ferb adalah adik-beradik. Dan Candace dengan Phineas ni adik kandung. Manakala Ferb ni pula adalah adik-beradik tiri lah. Tapi Candace ni sangat-sangat sayang akan adik-adik dia. Sehinggalah adik dia yang merupakan Phineas ni mempunyai satu kekurangan ataupun boleh dikatakan kecacatan yang menyebabkan bentuk kepala Phineas ni tak sama dengan bentuk kepala orang lain. So bila Phineas ni bentuk kepala dia pelik daripada orang, dia sering kali dibuli oleh kawan-kawan dia. Sehinggalah pada suatu hari, Phineas telah pun mati disebabkan oleh dibuli oleh kawan-kawan mereka. Maka apabila Candace mengetahui tentang kematian Phineas ni, Candace memang tak dapat menerima tentang kematian Phineas ni. Sebab dia sangat-sangat sayang akan adik-adik dia, iaitu Phineas dan Ferb sendiri. Maka sejak daripada hari kematian Phineas tu, Candace selalu membayangkan yang adik-adik dia sebenarnya masih lagi hidup. Dan adik-adik dia yang merupakan seorang yang kreatif ni akan melakukan projek-projek yang sangat besar. Dan Candace akan menuliskan bayangan dia, imajinasi dia tu dalam sebuah diary. Bukan sahaja imajinasi dia, bahkan dia sememangnya mempercayai bahawa Phineas masih lagi hidup dan sentiasa bermain-main dengan Ferb untuk melakukan projek-projek yang besar. Dan apabila dia bagi tahu dekat mak dia tentang benda ni, mak dia mula rasa tak senang lah tentang Candace ni kan. Sebab sepatutnya Phineas memang dah mati, tapi Candace tak boleh menerima kenyataan tersebut. So nak dikaitkan cerita ni dengan cerita Phineas and Ferb yang kita selalu tengok, sebab itulah kenapa Candace tak pernah berjaya untuk mengkantoikan projek Phineas and Ferb ni. Sebab sebenarnya setiap projek Phineas and Ferb tu hanyalah khayalan Candace semata-mata selepas Phineas meninggal dunia. So, bila benda ni dah macam makin lama makin berlarutan, makin lama makin berlarutan, mak dia pun rasa sesuatu perlu dilakukan lah untuk merawat Candace yang tidak dapat menerima kematian Phineas ni. Maka mak dia telah pun membawa Candace berjumpa dengan seorang doktor sekretari yang bernama Dr. Doofenshmirtz. Doofenshmirtz Evil Incorporated, ataupun dalam bahasa Melayunya, Doofenshmirtz Kumpulan Budak Nakal. Yes, Dr. Doofenshmirtz itulah yang dikatakan merupakan sekretari kepada Candace sendiri. Sebab itulah kenapa dalam diary Candace, Dr. Doofenshmirtz ni dianggap sebagai satu watak yang jahat. Dan macam yang kita dapat tengok lah dalam Phineas and Ferb sendiri, sememangnya Dr. Doofenshmirtz merupakan satu watak yang jahat yang sering kali dihalang oleh Perry the Platypus yang merupakan ejen P.
Namun cerita ni bertukar menjadi lebih sedih dan malang apabila dikatakan bahawa Candace yang merasakan diri dia seakan-akan tertekan lah kan bila dia tak dapat terima tentang kematian adik dia, dan orang sekeliling dia, mak dia pun tak percaya. Lepas tu dengan Dr. Dufismus cakap lagi dia tak boleh terima, dan dikatakan juga disebabkan oleh kos rawatan yang terlalu tinggi, akhirnya Candace telah pun mengambil keputusan untuk membunuh diri ataupun mengambil nyawanya sendiri. Dan setelah kematian Candace itulah ibu dia telah pun menjumpai diary yang ditulis oleh Candace ni dan kemudian menjualkan diary ini kepada pihak Disney. Maka terhasillah Disney, Phineas and Ferb. So cerita tentang Candace yang merupakan seorang pesakit mental ni sering kali kita dengar lah dalam kalangan penonton-penonton Phineas and Ferb lah kan. Tapi sebenarnya cerita ni cerita betul ke ataupun sekadar rekaan semata-mata? So jawapan untuk soalan tersebut adalah cerita yang famous di kalangan kita semua ni sebenarnya merupakan satu cerita yang tidak berunsur langsung. Tidak ada sebarang unsur ataupun rujukan pun untuk mengesahkan cerita ni, dan tidak ada pun satu sumber yang mampu mensahihkan cerita tentang Candace merupakan seorang pesakit mental yang dirawat oleh Dr. Dufismus ni. So kepada korang-korang yang pernah dengar tentang cerita yang saya ceritakan tadi, cerita tu sebenarnya boleh dikatakan hanyalah ciptaan dan khayalan semata-mata. Sebenarnya, cerita macam mana Phineas and Ferb Disney ni boleh dihasilkan adalah berdasarkan hasil kerja usaha Dan Povenmire dan juga Jeff Swampy. Yang mana sebenarnya, idea untuk menghasilkan Phineas and Ferb The Animated Series ni telah pun wujud sejak daripada tahun 1990 lagi. Dan Povenmire dan juga Jeff Swampy inilah yang telah pun mengasaskan idea untuk menghasilkan cerita Phineas and Ferb ni. Tapi malangnya, pada tahun 1990, apabila mereka cuba untuk membentangkan dan menjualkan cerita Phineas and Ferb ni kepada pihak-pihak animasi yang wujud pada saat itu, tidak ada satu pun syarikat animasi yang nak terima tentang cerita Phineas and Ferb ni. Sehinggalah pada tahun 2000, apabila cerita ini telah pun dibentangkan kepada pihak Disney dan disebabkan oleh persaingan sengit dalam dunia animasi pada tahun tersebut, maka akhirnya Disney telah pun bersetuju untuk membeli cerita Phineas and Ferb ini daripada Dan Povenmire dan juga Jeff Swampy sendiri. Dan akhirnya pada tahun 2007, animasi ini telah pun mula disiarkan di Astro Disney, iaitu Phineas and Ferb yang kita selalu tengok lah. Yang mana sampai hari ni pun saya rasa Phineas and Ferb ni masih lagi ramai peminatnya kan. Sebab memang idea-idea dia memang sangat-sangat menarik. Dan ketika ditanyakan kepada Dan Povenmire, apakah inspirasi yang menyebabkan mereka menghasilkan cerita Phineas and Ferb ni? Jawapannya adalah disebabkan oleh ibu dia sendiri. Yang mana masa kecil-kecil dulu, ibu Dan Povenmire pada cuti musim panas ataupun summer break, ibu dia selalu pesan kat dia untuk buat benda-benda yang kreatif. Buat benda-benda yang aktiviti-aktiviti yang mampu memberi dia meningkatkan dia punya IQ, meningkatkan kekreativitian dia. Selain daripada tidur bangun dan tengok TV je, mak dia selalu menasihatkan dia untuk memanfaatkan cuti musim panas ni untuk melakukan perkara-perkara yang kreatif. So daripada inspirasi tentang mak dia yang selalu suruh dia buat benda kreatif ni lah, dia pun mendapat idea untuk menghasilkan cerita Phineas and Ferb. So akhirnya kita semua dapat tengok lah idea-idea tentang Phineas and Ferb ni. So, cerita sebenar tentang macam mana boleh terhasilnya cerita Phineas and Ferb The Animated Series ni bukanlah diinspirasikan daripada kisah Candace yang kematian adiknya, kemudian menjadi gila dan akhirnya telah membunuh diri dia sendiri. Tetapi, cerita ini telah pun dihasilkan berdasarkan hasil kerja keras dan usaha Dan Povenmire dan Jeff Swampy sendiri selama 16 tahun lamanya. Sehingga akhirnya cerita ini telah pun berjaya disiarkan di Disney. So sebenarnya ni adalah perjuangan mereka selama 16 tahun lah. Bukannya senang-senang je seorang mak yang telah pun kematian anak yang bernama Candace jualkan diary Candace dekat Astro Disney, kemudian dijadikan sebagai cerita Phineas and Ferb. So cerita tentang Candace yang mati tu memang satu rekaan yang sangat-sangat orang kata tidak berasas lah kan. Tapi saya pun tak pasti daripada mana munculnya cerita ni. Tapi pada saat pertama kali saya baca tentang Candace yang sakit mental tu pun memang make sense lah kalau kita nak kaitkan dengan cerita Phineas and Ferb. Tapi hakikatnya, faktanya itu hanyalah rekaan semata-mata. Tapi sebenarnya, cerita-cerita macam Candace yang sakit mental tadi ataupun boleh dikatakan sebagai hoax, H-O-A-S,
sebutan dia hoax tak silap saya, merupakan satu cerita yang menarik lah sebenarnya untuk kita semua baca. Tapi baca boleh, percaya jangan. Bahkan bukan sahaja tentang cerita Phineas and Ferb, ada juga hoax tentang beberapa cerita lain yang sangat menarik untuk dikongsikan bersama. Contohnya macam cerita SpongeBob SquarePants atau mungkin cerita Doraemon dan beberapa cerita kartun yang lain lah. Tapi ada juga cerita yang betul-betul tragis di sebalik setiap kartun yang sering menghiburkan kita pada masa dahulu. Contohnya macam Masha and the Bear ataupun macam cerita Pocahontas. Pocahontas nama dia. Pocahontas kan? Kalau saya silap, tolong betulkan dekat ruangan, komen di bawah. So, kalau korang berminat untuk dengar cerita-cerita yang saya ada mention tadi, iaitu kisah benar di sebalik setiap kartun yang kita tengok ataupun hoax-hoax yang lain yang menarik untuk kita kongsikan, boleh je korang drop dekat ruangan komen di bawah. InsyaAllah, nanti saya akan hasilkan dalam video-video yang akan datang. So, itulah perkongsian saya tentang kisah benar di sebalik macam mana boleh terhasilnya animated series Phineas and Ferb daripada Disney, yang mana sebenarnya dihasilkan oleh Dan Povenmire dan Jeff Swampy dengan hasil keringat mereka selama 16 tahun lamanya untuk mencari company ataupun satu syarikat yang mampu untuk menyiarkan, yang berminat untuk berkongsi tentang idea mereka tentang kisah Phineas and Ferb ni. Dan akhirnya sehingga ke hari ini, Phineas and Ferb telah pun berjaya menarik minat ramai golongan penonton, sama ada daripada kalangan kanak-kanak sendiri maupun daripada kalangan orang dewasa. So, terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi